Dewan Rakyat semalam meluluskan rang undang-undang RUU Anti Gangguan Seksual 2021 atau AGS 2021 dengan lebih suara bersetuju selepas lebih 10 tahun RUU ini dirangka. Dan RUU ini antara lain akan menubuhkan tribunal bagi anti gangguan seksual, meningkatkan kesedaran tentang dan mencegah berlakunya gangguan seksual serta mengadakan peruntukan bagi perkara yang berhubungan dengannya. Namun, selepas diluluskan di Dewan Rakyat semalam, bagaimana dengan pelaksanaannya selepas ini? Sudah bersedia bersama saya untuk mengulas dengan lebih lanjut Dr. Lai Swat Yan, Pensyarah Kanan Rancangan Pengajian Gender Universiti Malaya. Terima kasih kepada Dr. Lai sudi bersama saya dalam Buletin Awani jam ini. Pertama sekali, reaksi pertama Dr. Lai, signifikan kelulusan RUU Anti Gangguan Seksual selepas lebih 10 tahun dirangka. Saya memang betul-betul sangat gembira apabila mendapat berita bahawa ianya telah diluluskan, terutamanya kerana sudah sekian lama kita memperjuangkannya dan kepentingan rang undang-undang tersebut adalah ianya mencabar sedang menidakkan wacana bahawa gangguan seksual adalah suatu gurauan semata-mata dan juga bahawa gangguan seksual adalah suatu perkara yang kecil atau tidak serius atau sesuatu yang menjadi kebiasaan. Tetapi bila ia diluluskan maka ia menyampaikan mesej bahawa gangguan seksual itu adalah sesuatu yang tidak harus kita terima dan sebaliknya tindakan boleh dikenakan terhadap mereka yang mengganggu secara seksual. Maka dengan adanya rang undang-undang tersebut, maka kita sudah mempunyai satu kerangka dengan prosedur yang sistematik untuk mengendalikan kes gangguan seksual secara piawai. Bukan sahaja di tempat kerja tetapi juga di institusi pengajian awam maupun di tempat-tempat awam. Ya, jadi Dr. Lai, RUU dah lulus. Jadi bagaimana pula dengan pelaksanaannya selepas ini? Apa perkara yang mungkin boleh jadi cabaran untuk menguatkuasakan melaksanakan RUU ini selepas ini? Cabaran yang paling utama adalah dari segi minda, iaitu mempunyai minda yang peka gender. Dan kalau kita lihat peruntukan dalam rang undang-undang ianya telah berusaha ke arah tersebut. Antara lain saya petik dari segi peruntukan dalam rang undang-undang di mana ada dinyatakan bahawa ahli tribunal ahli tribunal haruslah terdiri daripada mereka yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman praktikal dalam perkara yang berhubung dengan gangguan seksual. Dan juga sekurang-kurangnya seseorang haruslah terdiri daripada wanita untuk mengelakkan keadaan di mana rata-rata mereka yang duduk dalam tribunal adalah lelaki supaya sudut pandang wanita juga diambil kira. Namun begitu ia bukanlah jaminan bahawa ianya adalah peka gender. Jadi ianya tidak dapat menjamin itu 100%. Contohnya bila kita sebut peka gender kalau kita lihat dari segi fenomena gangguan seksual ada satu istilah yang telah ahli sosiologi bangkitkan iaitu menyalahkan mangsa ataupun victim blaming. Contohnya mangsa disalahkan kerana cara mereka berpakaian, kerana kelakuan mereka yang dikatakan mengundang gangguan seksual. Jadi berkait dengan itu adalah sangat penting bukan saja kita adakan perundangan tersebut tetapi kita juga pantau dari segi pelaksanaannya. Dan saya berharap akan diadakan peraturan ataupun akan diinstitusikan satu jawatan kuasa untuk memantau pelaksanaan gangguan seksual, pelaksanaan akta gangguan seksual tersebut nanti agar sekiranya terdapat sebarang kepincangan ianya boleh diperhalusi, ianya boleh dikemaskinikan. Ya. Dr. Lai, saya nak berbalik kepada tribunal seperti yang Dr. Lai katakan, peruntukan tribunal dalam RUU ini. Pandangan Dr. Lai, peruntukan tribunal untuk mendengar dan mengadili aduan gangguan seksual. Dari segi peruntukan tribunal itu ianya adalah sangat penting dan terdapat beberapa sebab mengapa ianya sangat penting Perkara pertama adalah kita lihat dari segi masa yang diambil Kita tahu bahawa kalau ia melalui mahkamah biasa dan sebagainya amnya akan mengambil masa yang lama. Tetapi kalau bila dia melalui proses tribunal ia boleh memendekkan masa sampai sekiranya dapat dilaksanakan ada dinyatakan bahawa tempoh adalah 60 hari dari segi dari hari pertama kes itu didengarkan oleh tribunal. Jadi cepat kalau dapat 60 hari bukannya bertahun-tahun. Dan bukan itu sahaja tribunal juga ada memperuntukkan bahawa amnya tidak perlu peguam bela atau peguam cara. Dan bila ianya tidak diperlukan maka ini bererti bahawa dari segi kos
kos akan dapat dikurangkan ya. Jadi dari sudut itu ianya telah membawa kebaikan. Namun begitu ya, ada juga dikatakan bahawa bila ia melibatkan isu undang-undang yang kompleks ya, maka perwakilan oleh peguam juga dibenarkan. Jadi itu akan menjadi menarik ya, kita boleh melihat ya apakah peruntukan tersebut ya boleh membuka interpretasi yang luas ya, sehingga membawa kepada perwakilan peguam ya dengan sewenang-wenangnya. Kita harap tidak ya. Lagi satu perkara yang sangat-sangat penting ya yang ingin saya digariskan di sini tentang kelebihan mengadakan tribunal. Kalau kita lihat ya dari segi perundangan yang biasa, beban pembuktian, dari segi piawaian pembuktian. Amnya piawaian pembuktian adalah berdasarkan kriminal ya. Contohnya kalau kita lihat penal code ya berkait dengan berkait dengan molestation dan sebagainya ya. Jadi bila beban pembuktiannya adalah berdasarkan jenayah, iaitu beyond reasonable doubt ya, dan tidak berdasarkan kepada civil ya. Kalau kita lihat tribunal sekarang, dia berdasarkan beban pembuktian civil. Artinya prinsip dia adalah imbangan kebarangkalian, iaitu kebarangkalian ya yang lebih bahawa ia berlaku. Ini sangat penting kerana amnya dalam kes-kes gangguan seksual seperti kita tahu ya, amnya tak ada saksi. Dan juga amnya banyak kes tiada bukti hitam putih. Ya. Jadi kerana itu sangat penting ya kita mengambil kira circumstantial evidence ataupun bukti-bukti berdasarkan keadaan ataupun keselarian ataupun konsistensi daripada fakta kes ya. Jadi ini adalah kemajuan yang sangat bagus ya, sebab ia akan menggalakkan ya lebih ramai orang untuk melaporkan kes gangguan seksual. Okey, Dr. Lai, kita berbaki 1 minit saja lagi, tapi penting juga untuk kita bincang dari sudut kebudayaan, kerana kalau kita lihat rangka undang-undang sudah ada, tetapi untuk membudayakan RUU ini dan pentingnya untuk mengadili kes-kes gangguan seksual, pandangan Dr. Lai terhadap peranan masyarakat pula selepas ini berhubung kes-kes gangguan seksual. Berbalik kepada peranan masyarakat adalah sangat penting ya, masyarakat memberikan sokongan ya yang penuh ya kepada mereka yang diganggu secara seksual. Andai kata sekiranya seseorang diganggu secara seksual, kita jangan bertanyakan soalan ya, apakah bagaimana mereka berpakaian, apakah kerana perlakuan mereka mengundangnya, tetapi sebaliknya kita harus bertanyakan kepada mereka apakah yang berlaku ya, supaya mereka tidak rasa disalahkan agar mereka berani tampil ke depan. Dan berkait dengan itu ya, dari segi perundangan yang kita sedia ada ya, adalah sangat penting ya sekiranya pindaan dijalankan pada masa depan ya, terdapatnya satu peruntukan ya untuk memberikan perlindungan ya kepada mangsa yang melaporkan ya, supaya mereka tidak dianiaya. Sebab dalam perundangan yang sedia ada peruntukan itu tiada ya. Dan juga ya peran